5 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. Yang pertamanya adalah kekuatan ketenteraan. Sesebuah negara yang ada kekuatan ketenteraan akan menyebabkan negara-negara lain memang cukup takut. So ini yang berlaku dalam tamadun India. Sebab tamadun India ni dia mempunyai banyak kekuatan ketenteraan dia, seperti cavalry, tentera berjalan, tentera bergajah dan sebagainya. Faktor kedua adalah dasar pemerintahan. Pemerintahan yang diketuai oleh raja, dia menentukan dasar perluasan kuasa yang dia nak. So ada yang kita tahu perluasan kuasa dia, ada yang menggunakan ketenteraan, ada yang menggunakan secara keagamaan. Faktor ketiga adalah sumber manusia. Sumber manusia yang cukup menjamin sesebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan. Yang keempat adalah diplomasi keagamaan. Pemerintah yang bijak, dia tidak hanya bergantung pada ketenteraan, tapi dia menggunakan keagamaan dan kemanusiaan untuk luaskan pengaruh dia. Okay. Faktor kelima adalah kewangan. Kewangan ni memang cukup penting. Kalau tak ada kewangan, tentera kita macam mana nak kuat? Nak beli senjata, nak beli peluru. Okay. So memang kena ada faktor kewangan yang cukup kokoh. Okay, dalam tamadun India ada dua cara yang diorang guna untuk menyebarluaskan kuasa diorang. Yang pertama adalah fizikal. Fizikal ni memang kita dah tahu, memang dia akan menggunakan ketenteraan dia habis-habisan. Dalam tamadun India ni ada 3 dinasti yang popular lah, iaitu dinasti Nanda, dinasti Maurya dan dinasti Gupta. So dalam dinasti Nanda ni, dia menggunakan ketenteraan seperti 2,000 cavalry, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. So tak kuat mana lah, tapi still dia boleh menyebar luaskan kuasa dia. Dan dinasti yang seterusnya adalah dinasti Maurya. Dinasti Maurya ni dia memang menggunakan ketenteraan dan terutamanya pada zaman Chandragupta Maurya dan Asoka. Diorang ni memang sangat menggunakan ketenteraan dengan ada 9,000 tentera bergajah, 30,000 cavalry, 600,000 infanteri. Dan pada zaman Asoka, dia meneruskan perluasan kuasa dia ke tempat-tempat yang tak pernah diteroka ataupun tak pernah dia pergi serang untuk menyebarluaskan kuasa dia lah. Okay, yang firstnya adalah dekat Kalinga. Kalinga ni sebelum dia berjaya kuasai, memang terlalu ramai nyawa yang terkorban. Maksudnya memang banyak sangat lah yang meninggal dunia waktu tu, yang mati lah. Dan keadaan ni dia menyebabkan Asoka ni macam tersedar, dan dia pun ubah cara pemerintahan dia lebih kepada bertoleransi dan bertanggungjawab. Dan dinasti selepas dinasti Maurya, iaitu zaman selepas zaman Asoka, iaitu wujud zaman Gupta yang diterajui oleh Chandragupta I yang memerintah antara 320 Masihi hingga 335 Masihi. Dan cara kedua tamadun India menyebarluaskan dia punya kuasa adalah melalui keagamaan. Keagamaan ni adalah kaedah yang merentas sepadan. Dan keagamaan ni membolehkan nama dinasti Maurya, terutamanya zaman Asoka, begitu dikenali di serata dunia. Pada dinasti Maurya, selepas perang Kalinga, Asoka memang dia dah berhentikan semua usaha untuk perluasan kuasa secara fizikal, dan dia lebih kepada perkembangan agama Buddha. Dan bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang ditetapkan. Dan dia siap ukir pada tiang batu yang diletakkan di kawasan strategik. Tiang ni dikenali sebagai Tiang Asoka. Dan di bawah naungan Asoka, misi pengembangan agama Buddha telah giat dilakukan. Dan pada zaman dinasti Gupta pula,
Agama Buddha tak lagi diteruskan, tetapi agama Hindu diteruskan hingga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemerintahan Gupta menekankan hal-hal berkaitan kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan, pemerintahan yang berasaskan kepada agama Hindu. Dan pada 335 Masihi hingga 376 Masihi, Raja Samudragupta dia ni meminati puisi-puisi berbentuk keagamaan sampailah dia ni digelar sebagai Kawiraja ataupun Raja Penyair. Penekanan kepada agama Hindu dalam dinasti ini membolehkan zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu.